Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imaduddin wa ja'alaha marajat as-salikin wa ja'ala qurrata 'ainin lil musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma zidna rahma wa ilma wa hikmatan wa aqlan minka. Allahumma akhrijna min adh-dhulumati wa akrimna bi rahmatika. وقال الله تعالى في كتاب عظيم ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bila peringatan, sungguhnya peringatan itu beri manfaat kepada orang beriman. Qala Allah Ta'ala fi surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, yakni berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat, taufik dan hidayah. Bentar lagi Allah Ta'ala takdir kita dengan takdir yang baik, dapat mengabdikan diri ubudiyah, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita dapat disebut solat berjamaah, sepatut kita duduk sedikit dalam majlis ilmu, tidak lain tidak bukan ialah untuk kita menghasilkan pahala akhirah. Tujuan belajar ialah kita nak menghasilkan pahala. Jadi kita sambung balik kat kitab kita tu di muka surat 8, kita berita untuk maksud dari syair ni. Dia bagi ke-8 ni, dan sayugi sambung situ saya boleh ingatlah semuanya. Dan sayugi pula qala Rasulullah rahimahullah taala, dan segi yakni saya bahawa berniat ia dengan menuntut ilmu itu akan kesyukuran atas nikmat akal dan segala badan, dan bahawa jangan berniat ia seorang tu supaya berhadap orang kepadanya. Jadi selain kita belajar ilmu, tujuan jelas tutup kita belajar ilmu, pergi nadah, pergi belajar situ-situ, pekat tinggi, pekat belajar tinggi, ialah kita nak apa? Nak redha Allah taala tu, nak negeri akhirah, kesudahan kita, nak tempat kembali jawapan situ, nak menghilangkan kejahilan. Bila ada jahil jadi masalah, banyak kesan. Sebab tu dah kita tengok dalam kitab sini dia tulis dua tu, menghilang kejahilan daripada dirinya, kita ambil balik atas. Kita baca bawah ni, tapi ia akan hurai dari atas tu. Hilang kejahilan diri dan sekalian orang jahil. Jadi hidup kita ni tidak ada
nisbah duduk seorang, memang ada kaitan dengan orang lain. Sebab tu ada sembahyang sunat, Allah boleh kita sembahyang juga sunat di rumah, sebab khairah, kita nak kebaikan. Selain kita sembahyang di masjid surau, kita nak pahala. Di rumah kita dah abai, ada sembahyang sunat ataupun qiyamul lail, nak hidup, sebab nak dapat khairah yang disebut dalam hadis Nabi. Jadi hak kita sebut atas ni, nak hilang jahil, nak hidup agama, nak kekalkan Islam, semua tu ni atas tu. Jadi dia sambung balik, dan sayugi pula dibagi ke lapang maksud dari syair tu yang kita baca saat ni. Dan sayugi pula bahawa berniat ia dengan menuntut ilmu itu akan kesyukuran atas nikmat akal. Allah Ta'ala bagi akal, kita boleh fikir-fikir kan, boleh apa guna. Sebab tu dalam ilmu akal dipanggil hukum akal, hukum syarak ada, hukum akal, hukum adab, tu dah lari tu. Hukum syarak ni lah dosa pahala kita buat ni, ada wajib, ada hukum taklifi, ada hukum wadai. Hukum adab macam biasalah, ikut kepada adab. Kalau api kena ketah, biasa terbakar lah, itu biasa. Tapi ada perbahasan lain. Hukum akal begitu. Tak itulah setengah ulama kalam, kalau orang tidak guna akal, tidak belajar berkaitan akal, maka seolah dia tidak berakal. Sebab akal ni bebas. Lahirnya ajaran sesat, ajaran ni sebab akal. Dia fikir bukan-bukan, dia guna, dia rasa akal dia hebat. Sebab tu dia kena bagi ilmu. Lepas tu ilmu pula dibagi adab-adabnya. Kalau dalam kitab Mata'un Warahim, kalangan Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala, nama benar dia ada, i'lam, disebut i'lam tu, anna al-hukm al-aqli al-hasil ila thalath aqsam, al-wajibu, al-istihalatu, wal-jaizu. Itu matan dia lah, kalau ada apa biasa. Jadi bila sebut i'lam, ketahui dia, maknanya keluar empat benda keluar: jahil, syak, dhann, waham. Ini hak penyakit pula keempat ni, penyakit. Jadi empat ni ataupun tiga, syak, dhann, waham, bawah tu tak boleh masuk dalam ilmu akidah. Dalam akidah masuk je jadi kufur. Dia ragu-ragu, ada waham lagi lah, kuasaan Allah dia ada zon, tak boleh. Bila kita ada ilmu, dengan sendirinya jahil keluar. Jahil basit, jahil murakkab. Jahil basit, dia memang tak tahu sesuatu tu hakikat, tak tahu. Dia tak tahu dia ni, tak tahu, jahil. Jahil murakkab ni tahu lah, dia tak tahu satu hakikat tu, dan dia pula sedar keadaan dia jahil tu, dipanggil semakin tersusuk. Lepas tu syak 50-50, tahu tak tahu. Allah separuh, separuh tahu, separuh tak tahu, sikit. Maknanya zon, kalau syak 50-50. Itu nak sembahyang, idza syakka ahadukum, adalah di Nabi sebut, bila seorang syak 4 ke 5, 4 ke 3, 3 ke 2, 3 ke 2, 2 kesa. Tak tahu, biasalah orang nak buat, orang nak temu, bakalan dua dah ingat juga, tapi kemungkinan ada dah ingat semalam subuh, buat apa dah aku, ada. Bila fikiran kita lain, jadi bila seorang 3 ke 4 dia semalam tu, dia panggil syak, dia syak, maka dia kena datangkan yakin cepat-cepat. Ambil, kalau dia rasa 4 lah, tapi tak bohong, sekarang kepala
ambil 3 syat. Itu Nabi ajar kita dah, ambil 3, tambah jadi 4, sesat salah. Zam begitu, ia buat sangka ya dulu, waham dia pakai, tapi bila mari ilmu dipanggil al-yakin, bukan ilmu yakin, hakul yakin, ain mereka tu berbahasa tasawuf tinggi tu, maka tertentu hak ni al-ilmu, bila marinya ilmu dia akan mari keyakinan, sebab dia tahu nak buat ni, nak buat ni, nak buat tu. Dalam dia buat sesuatu itu dalam keadaan jahil, tengok orang ni nak buat apa, anak muda tengok kawan-kawan muda pergi kahwin tak, dia pun nak kahwin tak, asal-asal fardu ain tak tahu, jadi banyak lebih pada ikut je, bila sampai ke tahap jahil. Jadi bila ilmu mari kita akan mudah. Sebab tu dia kata bila seorang tu dia kena niat, sebab Allah Ta'ala bagi pada dia akal, Allah Ta'ala mulia dia, laqad khalaqnal insan ahsana taqwim. Dalam ayat wa laqad karramna bani adam wa hamalnakum fil barri wal bahri ila akhir ayat. Sambungan di wa faddalnahu 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguhnya kami telah memuliakan anak Adam menggunakan berbagai kenderaan di darat, ada di laut, ada. Allah Ta'ala beri rezeki kami benda-benda yang baik. Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhluk lain. Dia ada akal, dia fikir. Jadi banyak dalil-dalil. Ada orang kata kalau seorang tu dia belajar, dia guna akal je, itu jadi Mu'tazilah. Kalau dia tinggal akal, yang ambil Quran saja, nak Quran je, akal bukan akal tak, dia panggil hasyawiyah, pokok. Jadi Quran, para ulama ajar kita supaya kita ada akal. Banyak dalil-dalil. Kul siru fil ardh fanzuru, pergilah jalan mana-mana, pergi tengok. Fanzuru, mana tengoklah. Tengok tu bukan tengok saja, suruh akal, suruh fikir. Kul zuru ma dha fis samawati wal ardh, katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah fikiran, fikirkanlah. Fikir mesti fikir akal atau fikir lutut, fikir lain, banyak dari tadi. Ataupun am tahsabu aktsaruhum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adall. Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami itu apa yang engkau sampaikan kepada mereka? Mereka hanya seperti binatang, bukan teruk lagi. Banyak orang afala ta'qilun, mereka tidak berakal. Jadi banyak disuruh kita berakal. Jadi hasil daripada kita nak berakal itu mesti melalui dengan ilmu. Maka syukur kita, syukur tak boleh kita sebut dengan mulut saja alhamdulillah, syukur, mesti kita buat juga dengan anggota kita. Itu iman, kesempurnaan iman tu antaranya dengan nafas, lisan. Itu ucap syahadah sekian, kita tetap yakin ikrar bil lisan, dengan hati bil qalb, jawab dengan anggota kita buat, maka kita syukur, maka kita menuntut ilmu. Ada ramai orang akal fikiran tak betul, maka kita dapat akal tadi, kegunalah sebaik-baiknya. Ini disebut oleh kita supaya kita guna sebaiknya dan segala badan. Sebab apa? Sebab sihat tubuh. Bila kita sihat tubuh, kita kena guna
tubuh kita dengan kebaikan. Sebab asbab kita menuntut ilmu ia mari kesihatan. Sebab itu dia buat akal dulu. Sebab lepas badan al-aqlus salim, al-aqlus salim, akal yang sihat dulu pada tubuh badan yang sihat. Jadi badan kena sihat. Antara mana? Islam ajar kita puasa. Lepas tu di sana ada bahasan boleh ke ada kesah puasa jika seorang tu niat untuk menyihat badan dia. Kalau dia tak niat apa-apa, niatkan Allah dia mari sendiri ibarat puasa ni. Sebab Nabi sebut sendirilah bab puasa. Wasumu tasihhu, puasalah maka kamu akan sihat. Banyak perubatan kaji gini rupanya sungguh puasa. Orang akan sebut puasa dekat hospital pun orang akan lepas dia puasa. Bila nak buat suatu perbedahan dia akan puasa. Maknanya ada dalam kita. Dia sebab pada asal lah sebab tu kena puasa. Jadi ada kaitan kesihatan tubuh badan kita. Bukan haram kita mudarat. Kita disuruh jaga mana sakit di ikhtiar. Usaha cari. Tak boleh biar. Sebab Allah Ta'ala bagi, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu makanlah. Itu nak kait kesihatan. Wa kulu makanlah. Washrubu, makanlah, minumlah. Wala tusrifu, wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi makan berlebihan ni kesan juga. Ada seseorang apa? 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, untuk nafas. Kena bagi model. Innahu la yuhibbul muslimin. Allah Ta'ala ni tak suka orang yang melampau. Sebab apa? Ada kelebihan ni. Tak boleh. Bukan haram soal mudarat. Mudarat diri ni disebut ni. Jadi fa'akulah mengaji, fa'akulah mengadah ni sebab atas sebab Allah Ta'ala bagi kesihatan. Aku tak tahu dah apa, maka aku buatlah guna kesihatan aku tu ke arah kebaikan. Itu segar badan tadi. Jadi banyak ayat-ayat yang suruh kita beri ibadat. Cuba kita cek dalam semayang, kelebihan semayang ni sebuah kesihatan. Ada seorang doktor berkata dia bagi berkaitan semayang, dia bagi buku kesihatan semayang nisbah kesihatan, kelebihan semayang turun gini dapat kelebihan gini, dapat gini bagi tu ni lebih pada kajian. Ini kaji. Kalau berangkat pun dia ada rukun, dia ada wajib daruri, wajib nazari. Tak lari tu. Daruri ni tak perlu kita fikir panjang-panjang lah. Faham diri je. Jisim mengambil tempat. Memang kita ni kena ambil tempat. Tak ambil tempat tak jadi. Memang lemah kita ni. Ada yang perlu fikir nazari. Kaji tengok. Ada kuasa hebat. Itu Allah SWT. Sebab tu orang masuk Islam. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma warzakum yalla yabuna. Antara laut semua tu pun berpuluh-puluh orang kira tak kira ramai sesedang sepakat tu. Dia orang haji, jangan tengok antara laut mukjizat Nabi dulu. Al-ijaz fil Quran. Tengok tak ada pisah antara laut dengan sungai. Tak ada hadangan, tak ada sekat apa-apa. Ikan selamat.
Tak adalah jadi masing pula. Jadi hebatnya kuasa Allah. Walau taqrabu zina dalam ayat lain, semua itu nak suruh terjaga kesihatan. Selepas terjagalah semua, lepas tu nak sisir dah, dia suruh kita niat pergi belajar ilmu. Itu disebut itu segar badan. Dan bahawa jangan berniat ia supaya menghadap orang kepadanya. Dia belajar di tujuan apa? Supaya orang ni orang panggil dia sekian-sekian. Dalam kitab Al-Ghazali disebut tujuan apa lewat malam untuk menutara. Kalau semata-mata nak cari pangkat, alangkah bodohnya kata. Ataupun nak dapat gelar sekian-sekian, maka sia-sia semua tu. Itu dipanggil dia telah membesarkan makhluk. Itu dipanggil hakikat riya. Hakikat riya tu pendek bahasanya. Riya panjang bahasa, tapi dalam kitab Ayyuhal Walad ada hakikat. Riya tu itulah buang daripada besar, terlalu besar makhluk. Lepas tu kalau ada makhluk bagi sesuatu kepada kita, kita kena terima kasih, bukan sombong. Tapi kita kena ingat itu adalah takdir daripada Allah. Maknanya nak bagi kepada Allah juga, sehingga dia terlalu mulia sangat Allah tu, lupa perintah Allah. Waktu semayang, suruh semayang, kena semayang dah. Waktu zuhur nak habis dah. Tapi oleh kerana orang ni terlalu banyak, terlalu jasa, susah dia, segan nak khabar. Nak khabar, saya dah semayang lagi ni. Sebab apa? Ini salah. Jadi jangan berniat dia seorang belajar ilmu tu nak apa? Nak harap orang panggil dia. Dan supaya boleh dapat harta dunia, jangan mata bendanya. Kita tahu pada tangan orang itu. Jadi kita doa agak orang mula, orang sukalah. Ada orang tu suka sebentar, suka kejap, lama-lama ni bosan pula. Itu dia ajar kita tu supaya jangan, kalau belajar jangan letak gitu. Ini biasa budak-budak asal pada pengajian. Kalau luar negara dia ajar benda kitab taklim. Jadi nak besar tu jangan belajar, jangan tujuan lain. Pada tangan orang itu, dan supaya kemuliaan sisi sultan. Sultan ni raja, pembesar. Nak suruh pembesar muliakan dia, hebat. Zaman dulu ada perbahasan semua, ada perdebatan semua, ada pertandingan. Contoh kalau kisah Hamad Imam Abu Hanifah dengan si Dahri, panjang tu. Dia akan nak masuk dalam suatu negeri tu, dia akan temu dengan pembesar. Ia debat lah, buat pertandingan lah masjid. Tanya hukum berkaitan mana Allah, Allah Ta'ala buat apa sekarang, sekian-sekian. Jadi setengah ulama tambah kalah buat tu, lama kalah. Di bawah tu ada kisah Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari, ini guru Imam Abu Hanifah yang hebat. Tapi dalam pendapatan tu dia tidak dapat isah pada Abu Hanifah. Itu kita kisah tu kita akan faham balik. Jadi di sini mesti kita betul niat dia tu. Supaya kemuliaan sisi sultan. Kalau tengok Imam Syafi'i, Imam Pak Mazhab, imam dahulu, dia akan menusuk. Bukan dia pula lawan fatwa. Setengah yang dikatakan kalau lawan kerajaan maka tertawa isteri. Ya kan betul. Kisah Imam Pak Mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Malik, semua tu banyak setengah jadi penjara,
Maknanya tak ada semata-mata nak cari kemuliaan tu. Sebab tu sini dipesan jangan sebab nak cari kemuliaan seseorang, pembesar tujuan tu belaka dah. Nak suruh latih dia ni sehingga hak benar pun dia tak berani nak sebut salah tu, takut. Ni berlaku ke? Ya, berlaku. Dan lain-lainnya, lagi daripada pekerjaan dan lain-lainnya, daripada tu bayang nak terang lagi tu, daripada pekerjaan-pekerjaan yang bukan ia daripada redha Allah dan Rasulnya, banyak lagi lah. Hak sebut ni nak cari mulia sultan, nak cari harta benda, nak cari harta, nak kemuliaan orang, dan kita kiyah lah. Banyak lagi benda-benda lain. Biasa je, iaitu kerana Allah. Lepas tu nak hilang kejahilan diri tu. Kalau dah hilang kejahilan diri, sia-sia dah. Hari Jumaat dengar ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengar pula innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kalau ada dalam pula inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada dalam khutbah tu aja lah. Marilah kita bertakwa. Kali ini saya nak takwa pula. Tapi tak mampu nak takwa. Sebab apa? Sebab takwa itu ya imtithalu awamirillah. Buatlah segala perintah Allah. Nak buatkan dengan semayang dah anda, puasa dah anda, ibadat-ibadat amal zahir dah anda buat pun tak betul, dah cukup syarat. Apatah hak tu lagi rukun. Jadi macam mana nak takwa? Tinggal perintah Allah. Perintah Allah suruh tinggal ni tak tahu sebab jahil. Jadi sia-sia je lah bincang takwa, bincang zuhud, tapi tak tahu cara dia. Maka tidak mesti dia ada ilmu sebab tadi. Adanya semayang, kena belajar buat semayang, buat puasa, kena belajar buat puasa. Jadi kalau cari ilmu bukan daripada data itu, mungkin sia-sia tu. Dan berkata Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, para ulama ni, jikalau ada sekalian manusia itu hamba-hambaku nescaya aku merdekakan akan sekalian mereka itu. Kalau ada aku ni sekalian manusia ni, jadi semua manusia ni jadi hamba-hambaku ni, aku akan bebas semua tu. Dan aku suci aku daripada diriku, daripada bawah adalah aku, daripada asabah-asabah mereka itu. Kalau jadi hamba dalam istilah maraid, pekat tak ada lagi tuang dia, jadi dia tak ada apa benda tu. Ini maksud dia tak ambil hantar benda. Kerana kemuliaan ilmu tadi dia tak ambil, sehingga kalau dia lah ada hamba, dia nak bebas semua. Bersucilah ia aku, bersucilah aku daripada waris-waris semua buang. Dan siapa yang mendapat akan sedar ilmu dan beramal dengan dia, nescaya sedikitlah gemuk akan barang yang pada tangan orang. Ini disebutnya kalau iman sedar ilmu tadi, bukan sedar aja saya suka, saya nampak dengar orang ngajar, saya pergi dulu pergi situ pergi sini, tapi beramal tak jadi tu. Sebab sini dia letak dulu tu, dan beramal dengan dia, dengan ilmu tu, nescaya sedikitlah gemuk akan barang yang pada tangan orang. Bila betul-betul faham kata ilmu, tak buang, buang ilmu ilmu. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ah fi darain. Ini disebut tu, dan telah bersyair bagi kami oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qiwamuddin
Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari akan suatu syair yang dituliskan baginya Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi Hammad ni syekh guru pada Imam Abu Hanifah yang disebut tadi. Jadi dia bersyair Qiyamuddin, itu gerangan dia, nama dia Hammad. Qiyamuddin ni maknanya man yakumu bihi ad-din, orang yang menegakkan agama maksudnya. Kalau Imam Nawawi panggil Mahyuddin, ataupun Imam Ibn Arabi banyak ada orang bilang Mahyuddin, orang menghidupkan agama, yang menghidupkan agama, gelar dia. Jadi Hammad gelar dia Qiyamuddin, atau bagi bawah kali itu Qiyamuddin. Saya berkata qawma situ, orang yang mendirikan man yakumu bihi ad-din, orang yang mendirikan siapa yang mendiri dengan dia agama, maka dia adalah orang yang disebut Qiyamuddin. Nama Qiyamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail, itu nama dia. Al-Ansari al-Madinah As-Safar, gelar dia tu. Akan satu syair. Jadi ni kita sama lagi, sebab ekah ceritanya Hammad ni dipanggil di sana ada setengah orang yang tak percaya Tuhan lah. Adah ni tempoh, dahli ni ada orang yang dia tak percaya pada Tuhan, ada orang yang percaya pada masa dia. Masa ni gini, masa tu gini. Dia tidak pada masa dia. Ni bermakna gini. Jadi panjang dia boy Hammad ni, kisah dia dengan Abu Hanifah, anak murid dia Abu Hanifah. Hammad bin Ibrahim ni duduk suatu negeri, duduk marilah si Dahri, Ad-Dahri sebut, seorang yang pemikiran kacak lah, mengaku nak mengaku. Dia masuk dalam suatu negeri, itu dia nak debat. Soalan pendek je. Ramai para ulama dalam satu negeri itu kalah dengan dia. Ekah je, Allah Ta'ala juga, ada, di mana Allah Ta'ala? Dia jawab, Allah Ta'ala buat apa sekarang? Tak ada jawab, kalah semua. Sehingga ditanya lagi pembesar situ, dia tanya, ada tak lagi orang yang boleh debat aku ni? Mereka Allah belaka sebab besar saja je. Memang Allah dulu pakai yang itu. So itu bukan tunggu besar. Orang debat dulu, ia macam masjid jamek besar. Bahasa kalau istilah pertandingan kungfu lama-lama pakai yang tu, dia masuk suatu kawasan, dia tanya siapa dia lawan aku ni, ibarat gitu. Jadi suatu hari ekah kita Hammad ni mimpi ada seekor babi masuk dalam satu negeri. Babi masuk dalam kebun makan babi. Kalau kau pisang makan babi, tinggal sepuluh ni baru nak makan, babi tu babi nak pergi makan tu pohon tu tak sempat sebab harimau bahaya. Jadi Syekh Al-Ajal Al-Iman, Ustaz Hammad bin Ibrahim mikir, nengung sama maksud apa lah mimpi tu kan. Maksud apa 2-3 hari mikir malam tu, mikirnya mari Abu Hanifah tengok guru dia kesian duduk mikir nengung apa. Kita kalau ada orang dia tafsir mimpi ni kira, tapi tak ada. Jadi Imam Abu Hanifah minta izin lah, supaya dia nak tafsir mimpi. Dia tafsir lah, minta izin, tunggu tafsir. Lepas tu dia buka babi tu ada hadis.
Masukkan satu lagi, ambil pokok-pokok yang makan para ulama situlah kalau semua. Ada satu pokok lagi, itulah mula ibu, iaitu ada Ahmad, atau harimau aku dah mati. Esok kan gigi depan masuk lagi, suka sidak ni tengok seorang mana budak kecil nak bahagia. Akhirnya tanyalah di mana Allah. Allah tak ada dah bang boleh buat dia. Imam boleh buat ada. Di mana Allah? Imam boleh buat tanya balik. Nyawa mana nyawa? Nyawa duduk mana? Kepala, dekat perut. Tidak jawab. Dan susu ada lemak tak? Kalau ada lemak, di mana lemak tu? Dah ada jawab lemak. Kemudian ni kata boleh soalan lagi, nak tanya Allah Ta'ala buat apa sekarang? Allah Ta'ala buat apa sekarang ni? Jadi Imam Abu Hanifah kata begini, mau turun tak nak sabar lah orang tukar jawab duduk bawah, biar aku lah naik atas mimbar. Imam Abu Hanifah naik atas mimbar cakap, jadi sekarang aku nak jawab soalan mu tanya di mana Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala buat sekarang. Imam Abu Hanifah jawab, sekarang Allah Ta'ala telah menurunkan kamu, telah menaikkan aku, menurunkan kebatilan, kejahilan, menaikkan kebenaran. Akhirnya mampu gitulah, panjang ceritanya. Jadi kita akan sambung balik. Inilah maka jadi syair dia tu, syair dia panjang, pendek dua, dan maksud dia kelebihan dalam belajar ilmu tidak lain tidak bukan kerana Allah SWT. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi ni'amahu bika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tabarrakna min ba'dihi tabarrakan ma'asum. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.